Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram, kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram. Terima kasih yang mana sudah pengklik video pada kali ini. Korang dengar kuat dah hujan dekat luar. Sebab korang tahu sendiri lah, dekat Terengganu dan juga Kelantan ni hujan lebat. Dan 2 hari lepas pun dia mari berserta dengan ribut. Dekat kuat, dekat Dungun tak silap lagi, tak Dungun ataupun Cukai. Dia punya konopi tu sampai terbalik. Nak bagi tahu kuatnya ribut tahu. Dan pakat-pakat lah kita berdoa semoga tak jadi apa-apa kepada mereka yang terlibat ataupun masa-masa banjir tahu. Baik, seperti biasa kita nak berkongsi kisah seram. Yang mana kisah pada kali ini yang cuba we nak bawa untuk korang adalah berkait tentang satu family terkena gangguan selepas mana dia bawa balik satu barang. Yang mana kita sendiri pun tahu bahawa barang itu ada kepunyaan orang lain, bukan daripada manusia lah. Tak kira lah daripada alam bunian ataupun hantu dan juga jin. Nak tahu apa kata, jom kita lagi sini sampai bila siku sabar. Kisah pada kali ini dia dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Nabila. Seperti biasa, bukan nama sebenar tau. Yang mana kisah ni berlaku ketika mana dia ni baru saja habis jawab SPM. Tak tahulah tahun berapa, tak diceritakan pula tahu. Kampung dekat mana pun tak ada diceritakan. Dia adalah balik ke kampung. Nenek dan juga atuk dia. Atuk dia ni dia biasakan panggil Aki, dan nenek ni biasa panggil nenek je lah, macam tu lah. Biasa dia balik, dia akan ikut tahu nenek dia pergi mancing. Dan nenek ni antara yang memang kaki pancing lah. Memang gemar mancing. Tapi biasa kalau dia pancing pun, dia pancing dekat area-area rumah ataupun dekat kampung-kampung dia tu je lah. Tak adalah nak sampai keluar kampung, naik bot, pergi mancing, tak adalah. Cuma minat dia, minat orang kampung biasalah tahu. Nabila ni lah yang nak ikut pergi mana nenek pancing, dia akan follow sekali. Disebabkan Aki dia ni, atuk dia ni antara orang yang tak minat mancing pun. Daripada mancing duduk tunggu lama macam tu, baik dia duduk kat rumah, dia kata main war tu. Nabila ni lah yang nak ikut dekat mana dia pergi. Adalah satu hari tu nenek dia nak pergilah pancing dekat salah sebuah tasik. Jadi Nabila seperti biasalah, cucu kesayangan akan follow dia pergi sekali. Siaplah tahu dengan pancing mata kain. Biasa dia akan guna umpan apa? Cacing dan juga dia punya cekerik lah, tak silap lagi. Kalau dulu biasa kalau pancing tak apa cacing, kita panggil apa? Cacing gelang dan juga cengkerik. Pergilah naik motor tu lah. Masa tu dia punya nenek dia yang bawa. Masuklah kawasan kelapa sawit. Kau boleh imagine sendiri lah kelapa sawit tu macam mana Dan sampai dalam 5-6 minit macam tu naik motor, sampailah dekat tasik. Katanya Nabila tasik itu memang pada masa tu memang tak ada orang pun, sebab dia bertolak lebih ke dalam pukul 5 lebih lah. Dan nenek ni pun turunlah dengan persiapan dia. Tambah buang masa lagi, Nabila pun baling dia punya pancing tu, duduklah kat situ. Nenek dia ni pula ambil dia punya kawasan jauh sikit. Katanya tak best lah kalau mancing dekat-dekat kan. Ambil kawasan jauh sikit, comel dah. Duduk seperti biasa. Dalam 1 jam ataupun 1 jam setengah macam tu lah, abang kata Nabila ni memang tak ada ikan. Dia puas ada angkat baling dekat tempat lain, angkat tak jadi juga, campur dekat lain. Macam tu lah tahu. Lebih kurang dalam 1 jam 40 minit macam tu lah, dia pun nampak lah nenek dia daripada jauh tu dapat dah seekor ikan ni. Dia punya mata kain dah kena dah. Berlarilah Nabila ni pergi dekat nenek dia. Maka nenek pun angkat lah. Katanya ikan yang boleh kata besar telapak tangan, macam tu je lah tahu. Dan dia ada banyak sisi. Betul-betul comel sahabat. Tak tipu sikit katanya Nabila memang comel. Dan ikan ni dia tak pernah tengok pun dekat mana-mana tempat. Bila akak je, dia tanya nenek dia, "Nek, ni ikan apa ni?" Dan nenek pun, nenek pun tak tahu ikan apa ni. Comel semacam lain lah katanya, dengan bentuk berwarna-warni dan dia punya sisi tu yang banyak kan. Pada masa ni Nabila kata tak apalah, tak tahu ikan apa, kita bawa balik. Sekurangnya dapat juga tangkapan ikan pada hari tu. Taklah, biasa orang kampung kan kalau balik kan, oh mancing ke tu, tak dapat ikan gitulah, dapat seekor ikan. Okey lah, tunjuk dekat dia kan. Jadi bergegah lah pada masa tu, dah nak hampir maghrib, tak silap lagi apa yang dia cerita. Naik motor keluar saja kelapa sawit. Dan dalam perjalanan inilah, apa kata Nabila ni, dia punya motor dia terasa berat, macam ada satu benda makhluk yang tumpan dia pada masa tu. Dengar saja begitu, nenek ni pun tegur lah. Bukan nenek tegur, nenek dia macam yang bagi tahu, "Aku dan cucu aku nak balik ni, jangan kacau kita orang." 2 kali dia ulang benda sama, "Aku dan cucu aku nak balik ni."
Jangan ganggu cucu aku dan jangan ganggu aku. Selepas daripada tu motor dia berat tadi dah rengang macam biasa. Nabila duduk belakang ni, katanya dia memang dah bergetar, menggigil punya pasang kan. Takut masa tu, takut benda tu ikut sampai rumah lah. Sampai saja dekat rumah, dah azan maghrib, akan sebab bawa lah pergi dekat dapur ikan tu, tunjuklah dekat mak dia yang mana dia dapat ikan pada hari tu. Padahal nenek dia yang mancing. Dia dah dapat nama. Duduk dekat, dia pun tanyalah mak dia, "Mak, ikan ni nak masak apa, mak?" Lepas tu mak dia bagi tahu, mungkin dia nak goreng-goreng biasalah, sebab dia nak goreng sekali dengan sisik-sisik dia gitu. Sebab perut dah belah kau sama kan. Dia letak lagi air kunyit. Si Nabila ni pun masuklah mandi-mandi, solat apa semua dah maghrib settle. Dia turun tengok mak dia ni memang dah letak bagai-bagai kunyit kan tahu. Tunggu nak goreng saja. Dan di sinilah satu peristiwa yang terkena dekat adik dia yang bongsu, adik perempuan. Lupa dia nak bagi tahu. Masa tu dekat rumah dia ada empat orang saja, iaitu nenek dia, mak dia, Nabila, ada juga adik bongsu dia yang paling kecil sekali, umur dalam 5 ataupun yang tahu macam tu lah. Dengar daripada bilik adik dia ni tengah meracau macam orang yang kena rasuk tau. Lebih kurang itulah. 2 orang ataupun 3 orang ni pun panik lah tau, pergi dekat bilik dan tengok dia punya adik dia ni duduk dalam keadaan atas katil sambil meracau macam kena sampuk lah, macam dia bagi tahu tadi kan, macam kena rasuk kan. Mak dia ni dah panik lah, tak tahu nak buat apa. Panggil je nenek dia. Nenek dia duduk dekat dapur, dekat ruang tamu. Sambil tengok TV, relax je lagi. Cucu dia yang kena rasuk je, dia jenis steady kan. Kau tak tahu nak buat apa ni. Nabila pun tak tahu nak buat apa juga. Tiba-tiba juga pada masa ni si mak dia ni pula yang jatuh tak sedarkan diri. Lagilah dia panik. Nenek dia lah dah bangun, masuk ke dalam bilik. Maka dengarlah tahu adik dia yang bossu tu beritahu, "Kau pulangkan balik barang apa yang kau dah ambil. Kalau tak, aku akan balas kau dengan nyawa." Dia katanya hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan gitu memang 2 orang ni dah takut lah. Dengan nenek dia pun sekali takut, dan sekali nenek pun bagi tahu, Nabila panggil ayah dan juga Aki, datuk ni lah yang ada dekat masjid. Berlari lah tahu si Nabila ni, pergi dekat masjid, dia pergi dalam 5-6 minit macam tu, baliklah cari dekat rumah. Bila balik dia tengok dalam keadaan yang mak dia ni dalam keadaan yang tak tak sedarkan diri, mana adik bongsu dia pula masih kena rasuk. Bila diubat masih terjadi yang sama. Maka dia ceritalah sampai Z apa yang jadi. Dia cerita sekian yang kena sebab apa kena rasuk. Itulah ayah dan datuk dia ni, Aki ni, dekat dapur dan tengoklah ikan yang mana dia ambil tadi. Dan dia tanya pula Nabila, "Dekat mana ikan yang kau mancing ni?" Lepas tu ditunjuklah ada dekat kawasan tasik yang ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 kilometer macam tu lah dekat rumah dia. Kena masuk dalam kelapa sawit. Ayah dia dan juga Aki dia ni follow sekali, pergi tengok situasi tu sambil bawa ikan ni. Yang mana ikan ni guys, sekali ikut kan dia dah buai isi perut ni tau. Dan dia letak garang kunyit, dan kunyit semua memang tunggu nak masuk kat dekat atas kuali je. Memang dah tak jadi apa-apa dah pada masa tu. Baru bila sampai saja dekat sungai ataupun tasik yang mana nenek ni pancing, nenek ni ada dekat rumah tau, tengah jaga cucu dia dan juga mak Nabila ni duduk. Selepas daripada tu Aki dia ni pun baling lah ikan tadi, yang mana ikan ni bagi tahu tadi lah, tunggu nak masuk dalam kuali je, baling masuk dalam dia punya tasik tu. Tiba-tiba sahabat ikan tu hidup balik tahu, lari masuk tahu pergi mana. Kalau fikir logik lah kita macam boleh ke ikan yang mana dah buahkan isi perut dia, tunggu masa nak goreng, tiba-tiba masuk saja dalam tasik tu, hidup balik seperti ikan yang biasa, pergi dekat lain, tak tahu dekat mana. Dan Aki dia bagi tahu satu benda dekat dia orang berdua ni, ayah dan juga Nabila ni. Dia kata ikan ni ada penjaga dia, ada yang jaga dia.